menuduh tanpa usul periksa, tak memberikan bukti. Lepas tu nak sembang pasal perubatan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton Book Surgeon sehingga ke hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ringkas dan simple. Hari ini aku tonton satu video berdurasi dalam seminit lebih. Seorang ustaz ada mengeluarkan tuduhan dan kenyataan yang mengatakan bahawa folic acid ni dibuat daripada hati khinzir. Pertama sekali, ustaz tu sangat tidak bertanggungjawab bila dia berkata sedemikian sebab dia tak bagi bukti. Dia tak bagi bukti folic acid ni memang buat daripada hati khinzir. Dia tak bagi bukti folic acid yang berjenama apa? Brand apa? Ya, brand apa? Sebenarnya folic acid ni banyak brand. Ada beberapa brand lah dekat dalam kepala otak aku. Antaranya Epiton, okay, yang paling famous dan harga pun mahal. Folic acid yang berjenama Sunword. Ada Prime, ada. Boleh tanya dekat orang yang kerja di hospital, di farmasi, dan boleh tanya orang yang kerja di community pharmacy. Ya, pharmacy community. Itu satu benda. Dia tak specify, dia tak perincikan brand apa yang dia sedang kritik. Okay, satu. Yang kedua, dah lah tak bagi bukti. Lepas tu dia siap tuduh lagi. Baby daripada dalam rahim ibu dah makan babi. Ini tuduhan yang sangat tidak bertanggungjawab. Ini tuduhan yang sangat tidak bertanggungjawab. Dan hari ni, video respon ni, aku akan tunjuk dekat dia. Aku akan tunjuk dekat hampa semua lah. Aku tak fokus sangat dekat ustaz tu sebab dia memang tidak bertanggungjawab. Mengeluarkan kenyataan ikut suka hati dia. Okay. Yang melibatkan banyak orang. Banyak baby, banyak mak, banyak isteri-isteri yang mengandung anak yang memang makan suplemen tu, dan juga orang yang kurang darah memang makan ubat tu. Kita untuk orang yang kurang darah, standard treatment dia ada folic acid, hematinics lah kita panggil, folic acid, vitamin B complex, itu kita akan bagi ferrous fumarate, kita akan bagi vitamin C sekali. Okay. Ada juga beberapa brand yang lain, contohnya macam Maltopher. Okay. Sebenarnya, okay, aku akan share screen kat sini. Kita ambil kesempatan untuk kita belajar sikit pada malam ni, pada hari ni. Kita ambil kesempatan untuk belajar. Kalau kita tengok dalam website macam medlineplus.gov, folic acid in diet, kita boleh tengok kat sini. Dia kata folic acid and folate are both terms for a type of B vitamin, vitamin B9. Folate is a B vitamin that occurs naturally in foods, ada dekat dalam makanan. Folic acid ataupun folate ni dia ada dekat dalam makanan. Contohnya green leafy vegetables, sayur hijau, citrus fruit and beans, ke kacang pun ada. Okay. Dia kata folic acid is a man-made synthetic folate. Ustaz tu tak faham synthetic tu menentang apa. Cuba Google sikit synthetic tu apa dia. Bukan ambil daripada babi. Okay. It is found in supplements and added to fortified foods. Okay. The term folic acid and folate are often used interchangeably. Okay. Itu satu benda yang kita kena tahu. Kegunaan dia adalah apa? Helps tissues grow and cells work, untuk membuatkan tisu untuk dibina semula. Boleh bina tisu dekat dalam badan kita. Untuk sel kita bekerja. Dia ni vitamin sebenarnya. Okay. Kalau rujuk dekat dalam website yang betul, akan dapat maklumat yang betul. Dia rujukan mana dia tak bagi. Lepas tu dia main tuduh macam-macam. Okay, aku buka satu lagi website. Ini daripada KKM sendiri. Okay. myhealth.gov.my. Kalau apa perasan kat sini, okay, causes of anemia in pregnancy. Anemia ni kurang darah. Kalau orang yang mengandung, kita akan pergi ke klinik kesihatan untuk cek dia punya level HB dia, hemoglobin dia. Kan kita ada red blood cell, white blood cell. Red blood cell tu dia akan cek, tengok cukup ke tak darah. Sebab apa? Kalau darah tak cukup untuk pregnant woman, dia akan memberi kesan yang buruk kepada anak tu. Ya. Itu satu benda yang kita nak elakkan. Dan kalau kurang folate, ada apa baca kat sini? Okay. Folate and vitamin B12 deficiency anemia. Folate kalau kurang, memanglah less common dia sebut kat sini. Kuranglah dia punya apa? Kita kata less common ataupun dia tak kerap sangat. Okay, then iron deficiency. However, folate supplement is recommended to all pregnant mothers to reduce the risk of neural tube defect. Okay, folate, kita kena faham folate acid ni dia boleh menyebabkan kurang darah juga.
Tapi pada masa yang sama, dia juga boleh mengakibatkan neural tube defect. Neural tube defect ni bernatang apa? Tengok kat sini. Okay, website yang sama, website yang sama, dia bercerita tentang benda lain. Folic acid and neural tube defects. Neural tube defects are major birth defect due to improper closure of embryonic neural tube that leads to major defect in brain and spine. Maksudnya, baby yang kena makan, ataupun kita kata mock baby yang kena makan folic acid ni bukan saja-saja, okay, untuk elakkan kekurangan darah dan untuk elakkan neural tube defects. Major birth defect. Faham tak? Maksudnya kita tak mau janin tu cacat. Kita tak mau janin tu cacat. Okay? Jadi bukan saya saja nak pepok. Hang faham tak? Ustaz yang cakap macam tu, hang faham tak? Bukan saya saja nak makan. Okay, hang kena faham. Folic acid dengan neural tube defects ni menantang apa? Sebelum mulut hang capui untuk cakap benda tu daripada babi. Okay? Seterusnya. Kalau kita cek balik dalam website tertentu, okay, ini table 1 ni menunjukkan folic acid yields of wild type and engineered microorganism. Ni semua ni bukan babi ni. Ni microorganism. Microorganism. Kalau hang faham sintetik tu menantang apa, iaitu man-made, kita buat benda tu, kita tak ambil daripada babi, hang takkan tuduh folic acid ni daripada babi. Dan sampai satu tahap nak kena engineer, nak kena buat satu microorganism untuk hasilkan high yield ataupun banyak production of folic acid. Ya, boleh baca kat sini ni. Gasipi something. Okay. Gasipi ni menantang apa? Gasipi ni menantang apa? In this work, we have metabolically engineered the industrial fungus. Dia sejenis fungus, mat. Aspergillus ni sejenis fungus, bukan babi. Faham tak? Google sikit. Dan kalau hang buka satu lagi kalau buka Google je, Google pattern, boleh tengok full description of macam mana folic acid ni dibuat. Ini proses dia. Proses kimia dia dinyatakan dengan jelas. Faham? So, kalau hang tak tahu benda ni, jangan sembang macam terror. Faham tak? Kalau hang tak faham benda ni, jangan sembang macam terror. Ustaz, serban atas kepala lo tu duk buat cakap pandai. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tak ada kawan-kawan farmasis ke? Hang tak ada kawan-kawan doktor ke? Yang tukang share tu pun satu masalah juga. Sejak bila kita boleh tuduh orang tanpa bukti dan kita boleh mengatakan satu-satu bidang perubatan tu bukan perubatan Islam. Suka-suka hati hang je. Tak cukup dengan tu lah. Tak cukup dengan tu. Aku cerita sikit. Memang ada ubat yang diperbuat daripada babi. Yang ni ubat cair darah. Okey. Yang diperbuat kita beri nama dia low molecular weight heparin. Okey. Setengah tu guna brand Klexin. Okey, ada kat sini apa boleh baca ni, Klexin, okey, Fraxiparin dan sebagainya lah. Okey. Sebenarnya bila ada ubat yang diambil daripada babi, benda tu akan ditulis dekat dalam produk leaflet. Benda tu akan ditulis di dalam produk leaflet. Aku dah confirm dengan kawan aku farmasis di hospital. Okay, dan aku pernah jadi farmasis di hospital. Aku pernah tengok ubat ni, LMWH ni, aku pernah tengok. Dan aku pernah tengok Klexin. Dan aku tahu ada produk leaflet yang menunjukkan dalam tu ada babi. Faham tak? So, bukannya NPRA ataupun farmasis ke apa, sembunyikan daripada orang. Tak mahabak kata yang ni ada babi, saja cucuk. Seronok lah mereka. Padan dengan muka mereka, cucuk babi masuk dekat dalam badan. Kami tak buat benda macam tu lah, Mat. Ataupun Ustaz yang serban tu. Baca kat sini elok. Low molecular weight heparin is a porcine. Porcine tu, hang tak tahu porcine tu mendatang apa? Aku bagi hang. Porcine tu babi lah. Porcine based medicinal product, while UH is a bovine based medicinal product. Bovine ni kalau tak silap aku lembu. Okay. Ni. Quote dalam ni faham tak? 87 Conference of the Fatwa Committee, National Council of Islamic Religious Affairs Malaysia.
which were held in June 2009, had discussed the ruling on using Klexane and Fraxiparin medicine. The committee has decided that Islam prohibits using medicine derived from unlawful sources as a cure, except in a situation where there is no other lawful source and the amount used according to the prescribed dosage only. Semua faham dan dah berdiskusi tentang benda ni sebenarnya. Okay, the committee has decided that the medicines are forbidden. Tak boleh guna Klexane, tak boleh guna yang lagi satu yang aku cakap tadi. Okay. It is due to the availability of alternative medicine, namely as Arixtra, Fondaparinux, that is produced from lawful sources which has the same function and the efficiency as Klexane and Fraxiparin. However, disebut kat sini, for pregnancy, LMWH is the treatment of choice, as Arixtra, Fondaparinux is not recommended in pregnancy as it may cross the placenta. Kita tak boleh nak cucuk juga alternatif tu dekat pregnant woman yang memerlukan LMWH ataupun ubat cair darah ni. Sebab apa? Dia akan masuk ke placenta, akan mengakibatkan masalah kepada baby. Itu concern dia. Ya. So benda ni sebenarnya memang dah dibincangkan. Manusia-manusia yang macam ustaz tu ataupun penyokong-penyokong ustaz tu yang tak faham. Dan tak mau tanya kepada orang yang tahu tentang benda-benda macam ni. Lepas tu simply tuduh macam-macam. Persoalan dia sekarang ni mudah. Adakah itu akhlak seorang ustaz berserban, cakap pasal agama dan sebagainya, menuduh tanpa usul periksa, tak memberikan bukti, lepas tu nak sembang pasal perubatan Islam? Ni Syekh, aku tak ada masalah lah kalau hang nak kata habatus sauda ke habatus robah ke apa benda tu. Yang benda yang hang kata tu, aku tak ada masalah kalau yang tu dikatakan boleh untuk menambahkan darah, sesuai untuk menambahkan RBC ke dekat dalam orang yang memerlukan. Aku tak ada masalah as long as produce your evidence. Jangan simply cakap. Okay, keceluparan ustaz macam ni akan menyebabkan ramai nyawa tu terkesan. Budak-budak boleh cacat, manusia boleh kurang darah, lepas tu ada macam-macam masalah kesihatan disebabkan mulut ustaz ni. Bukan saya saja aku nak marah. Tapi benda ni memang manusia-manusia yang tak bertanggungjawab, tapi ada serban atas kepala, ada songkok atas kepala, cakap ikut suka. Lepas tu, kalau jadi apa-apa dekat anak orang, jadi apa-apa dekat baby, jadi apa-apa dekat bini orang, bukannya hang yang nak menjawab. Okey, bila aku buka posting tu, komen-komen tu sangat mengecewakan. Banyak yang sokong ustaz tu, banyak yang kata, oh saya memang tak ambil vaksin, saya ambil ubat-ubat ni semua buang. Membaziak satu pasal, tipu pula. Itu akhlak Islam. So aku minta tolong sangat-sangat kepada banyak asatizah yang nak cakap pasal medicinal lah apa benda ni semua, perubatan apa semua. Kalau hampa tak tahu, diam. Tak payah cakap. Tak payah nak keluarkan kenyataan demi kenyataan. Dan hampa tak produce evidence. Okay? Sebelum aku tutup, aku nak cakap, aku ready. Kalau ustaz atau mana-mana asatizah nak rujuk, nak tanya pasal ubat-ubat, aku ready. Kalau aku tak ada jawab, aku akan rujuk dengan orang yang boleh jawab. Okey, dalam isu pasal ubat ni haram dan sebagainya, Majlis Fatwa setakat yang aku baca Negeri Sembilan, Fatwa Negeri Sembilan. Ni Mufti Negeri Sembilan ataupun Majlis Fatwa Negeri Sembilan. Dalam isu yang sama memang rujuk kepada NPRA sebelum mengeluarkan kenyataan pasal ubat dan sebagainya. So badan autoriti yang mengeluarkan fatwa ni merujuk kepada badan autoriti dalam perubatan. Apa masalah dia? Kenapa yang hampa tak mau percaya sangat dengan MPRA, farmasi semua ni? Sebab hampa tak mau percaya sangat? Kenapa hampa nak percaya dengan orang yang berserban atas kepala tapi menipu? Hampa ni akal tak ada ke? Isu ubat, isu nyawa orang, isu baby dalam perut. Yang ni bukan isu kecil, ni isu besar ni. Hanya dengan tuduhan yang tak bertanggungjawab macam tu menyebabkan nyawa orang lain terancam. Dan kalau ada manusia-manusia yang dengar apa ustaz tu cakap dan ikut dan akhirnya baby mereka ada masalah, baby mereka cacat, keluar main cacat, lepas tu ada masalah-masalah kesihatan yang lain, tak ada orang lain yang boleh bertanggungjawab melainkan ustaz tu juga. Pergi tanya ustaz tu balik. Pergi tanya ustaz tu balik. Okey? Harap asatizah ataupun mana-mana orang sebelum nak bercakap tentang sesuatu benda, tolong semak dulu.
Sekali lagi aku ulang. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.